Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Ma'rifat. Tajuk pada hari ini ialah puasa dari segi ilmu hakikat. Sebelum itu sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya ianya bermanfaat kepada orang lain juga. Saya doakan sahabat semua mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu ini adalah ilmu hakikat ma'rifat. Membuat fitnah terhadap ilmu Allah adalah berdosa besar. Puasa dari segi ilmu hakikat. Puasa dari segi ilmu syariat ialah menahan diri dari lapar dan dahaga serta menahan anggota badan dari melakukan dosa. Puasa dari segi syariat ialah menahan anggota badan dari melakukan dosa seperti anggota kemaluan dari bersetubuh, menahan tangan dari mencuri, merompak dan menyentuh bukan muhrim, menahan kaki dari pergi ke tempat maksiat dan menahan mata dari melihat perkara yang haram dan telinga dari mendengar orang mengumpat. Puasa dari segi ilmu hakikat pula ialah bertapa atau khalwatillah atau bersuluk dalam bermujahadah melawan hawa nafsu di dalam diri. Dengan kita berkhalwatillah, maka automatik kita akan menjaga segala anggota badan dari berbuat dosa dan automatik kita tidak makan dan minum kerana bersuluk itu mengasingkan diri dalam berzikir kepada Allah. Suluk pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu suluk mengasingkan diri dan suluk dalam masyarakat. Suluk mengasingkan diri di tempat sunyi seperti gua, dalam tanah dan dalam bilik dikunci adalah suluk tahap tarekat, manakala suluk tahap hakikat ialah suluk dalam masyarakat dan masuk bergaul dan bekerja dalam masyarakat, tapi pandangan hatinya di dalam diri tidak putus dan zikir tidak putus setiap saat dan detik. Maka suluk tahap hakikat ini menjaga lidahnya daripada bercakap dan hanya mendiamkan diri. Tapi jika orang bertanya, maka kita menjawab sepatah dua sahaja dan tumpukan pandangan di dalam diri dan zikir hati. Suluk cara hakikat ini jarang orang boleh lakukannya kerana terlalu banyak ujiannya kerana duduk dalam masyarakat. Suluk dalam masyarakat akan diuji dengan masyarakat seperti dibenci oleh orang ramai, diumpat oleh orang, dipandang rendah, dicaci maki dan dihina, dijatuhkan dan kawan tikam belakang serta kawan talam dua muka. Ramai orang tidak sanggup menghadapi suluk jenis ini kerana tidak tahan dengan ujian. Tetapi jika orang itu boleh tahan dengan ujian ini, maka makom orang itu lebih tinggi dari orang yang bersuluk di dalam gua.
Manakala suluk mengasingkan diri pula ialah hanya ujian nafsu sahaja dan ujian ketakutan dalam pertapaan sahaja seperti nampak hantu, nampak binatang buas dan sebagainya, dan jika sudah lulus ujian itu, maka sudah tidak ada ujian lagi. Suluk jenis mengasingkan diri inilah yang banyak dilakukan oleh orang ramai untuk menumpukan sepenuhnya dalam mengenal Allah. Dalam suluk pengasingan diri ini, hendaklah niat dengan cara yang betul dan wajib ikhlaskan diri kepada Tuhan dan jangan mengharapkan keramat atau dunia. Jika kita mengharapkan keramat atau dunia, maka kita tidak akan capai ma'rifatullah kerana tidak ikhlas. Jika kamu mahukan keramat, maka Tuhan bagi keramat untuk kamu. Tapi kamu tidak akan kenal Tuhan dan terlekat di situ dan tidak akan naik lagi makamnya. Jika kamu mahukan cinta Allah, maka kamu akan kenal diri sehingga habis dan kamu akan kenal Allah, dan keramat itu wajib akan dapat dengan sendirinya. Sayyidina Ali berkata, jika kamu mengejar dunia seperti kamu mengejar burung yang sedang terbang, jika kamu mengejar akhirat, maka dunia akan mengikutimu. Suluk ini adalah amat besar di sisi Allah kerana dalam suluk ada amalan zikir tidak putus-putus. Dalam hadis Nabi, ketika para sahabat Nabi bertanya Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling besar dan lebih besar dari solat sunat tahajud serta lebih besar dari jihad fisabilillah?" Maka Rasulullah menjawab, amalan paling besar itu ialah dengan sentiasa mengingati Allah, yakni zikirullah. Sentiasa zikirullah dalam hadis tersebut ialah mengingati Allah tidak putus-putus di dalam hati. Dengan kata lain adalah suluk merupakan mengingati Allah tidak putus-putus. Dalam suluk, perlulah menumpukan sepenuhnya kepada Allah melalui zikirullah dan memandang ke dalam diri tidak putus-putus. Terpulanglah kepada individu tersebut untuk zikir apapun, sama ada zikir atau istighfar atau solawat. Kerana bila disebut dengan banyak, maka ia dikira ingat kepada Allah.
Dalam perjalanan menuju Allah, janganlah kita ada syirik walaupun sedikit dengan Allah, barulah kita dapat kenal Allah. Jika seseorang yang bekerja kerajaan, lebih baik memilih suluk atau puasa dalam masyarakat dan jangan berhenti kerja pula kerana kita ini khalifah di muka bumi. Ada dua ayat dalam Al-Quran. Pertama, aku ciptakan manusia dan jin untuk menghambakan diri kepadaku. Kedua, aku ciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ayat pertama tadi menyuruh manusia dan jin untuk menjadikan hamba, iaitu dengan beribadat. Ayat itu menyuruh jin dan manusia, bukan manusia sahaja. Ayat kedua pula menyuruh kita jadi khalifah di muka bumi. Ayat itu hanya tertuju kepada manusia sahaja. Maksud khalifah ialah wajib memakmurkan bumi ini, iaitu dengan bekerja. Maka jika di dalam bekerja pun boleh ingin beramal dengan cara zikir hati setiap nafas dan pandang di dalam diri tidak putus. Tak kiralah buat apa sekalipun. Orang yang bekerja sambil beramal itu lebih tinggi darjat kewaliannya jika seseorang itu jadi wali daripada orang yang bertapa di dalam gua. Maka ketahuilah oleh kita semua bahawa puasa juga ada tahapannya, iaitu tahap pertama ialah tahap Al-Awwam, tahap kedua ialah tahap Al-Khawas dan tahap ketiga adalah Khawasul Khawas. Tahap awam ialah puasa macam orang awam biasa. Tahap Khawas ialah tahap bersuluk tapi berbuka puasa ikut waktunya, tahap Khawas. Tahap Khawasul Khawas pula ialah berbuka puasa kadang-kadang 3 hari atau sehingga 40 hari. Tahap Khawasul Khawas tidak boleh ditiru melainkan sampai di makamnya, iaitu hanya para wali boleh sampai tahap ini atas izin Allah. Semoga ianya bermanfaat semua. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tidak berbuah. Wassalam.